Okay bos, so soalan pertama yang kita nak tanya berkenaan dengan Vape Zoo. So kita tahu Vape Zoo ni bukan sahaja di Malaysia, Vape Zoo ada dekat Indonesia juga. So macam mana dan bilanya bermulanya Vape Zoo dekat Malaysia? Okay, basically Vape Zoo di Malaysia start 2018. 2018. So 18, sebelum tu kita bukan nama Vape Zoo. Masa 2018 kita convert jadi Vape Zoo lah. So collaboration antara Malaysia dengan Indonesia ni Betul. 2018 bos start. Betul. So starting point yang bos daripada awal tu nak convert pergi ke Vape Zoo, macam mana relationship tu boleh jadi? Okay, basically sebab kita start Vape Zoo ni daripada kedai nama yang lain ni, kita tukar kepada Vape Zoo sebab kita start bawa Exom lah. So daripada Exom ni kita mula bawa masuk since 2018. So kita punya relationship bertambah baik dan bagus, dan ada juga input-input dan feedback yang positif lah daripada vapers yang luar sana. So kita decided untuk tukar ke Vape Zoo lah selepas kita dah carry Exom as a authorized importer. So basically sebab demand untuk Exom dekat Malaysia tu ada, and Vape Zoo juga antara yang authorized untuk bawa Asia kan? Asia Pasifik. Asia Pasifik. So Vape Zoo Asia Pasifik bawa Craving Vapor ni produk. So itu yang lebih mencenderungkan untuk convert ke Vape Zoo. Betul. So relationship yang dah terjadi lebih kurang 4 tahun, umur 4 tahun. Kan? So far okay perjalanan Vape Zoo. Setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Okay. So kita pun selain Hexom, kita juga bawa lah produk-produk dari Vape Zoo juga. So macam QP, DC. Yang apa Vape Zoo Jakarta carry, so automatic. So cara armnya tu yang puat-puat yang kecil-kecil ada Zoo tu semua. Betul. Bawa. Okay. So maknanya bukan hanya bawa Exom saja, dari Vape Zoo juga ada benda-benda lain dia carry kat situ. Yang kita authorize. Okay. Alright bos, so kita nak tahu macam mana bos boleh terfikir nak buka kedai vape. So sebelum ni apakah kejaya dan macam mana boleh dapat ilham nak buka kedai vape? Okay. So jarang-jarang kan orang-orang vape ni bercerita tentang belakang kita ni. nak tahu tu, So sikit lah. So saya adalah bekas jurutera. Okay. Saya pernah bekerja di satu company Malaysia di area Selangor juga. Selama lebih kurang 8 tahun. Lama kan? So base saya di Lumut. Saya melibatkan diri dalam perkapalan lah. So sebelum ni memang duduk kat Lumut ke? Betul. Base-nya di Lumut. Tapi back 2015 saya dah start dengan Liquid JB, Jigs Brew. So situ titik permulaan dia lah. Betul. Masa tu masih bekerja lagi lah. Masih lagi dekat. Masih bekerja dan pada masa sama buat Liquid. Part time lah. Liquid macam part time. Okay. Dengan tim JB yang kecil lah. Masa tu ada lebih kurang 3 orang. Okay. So kita start 2015 tu masa saya kerja. Kita dah buat Liquid Jigs Brew masa zaman 30ml botol plastik. Lama. So dari situlah startnya dan kita berkembang sampai sekarang lah. So evolve daripada Liquid and then baru buat collaboration dengan Vape Zoo. Betul. Kan? Baru 2018 Betul. dengan Vape Zoo. So lama ke tu. So Jigs Brew pun kira antara brand dah lama. So kira evolution tu yang bos bawa daripada jurutera tu pergi kepada 100% berhenti tu makan masa berapa lama? Saya full time buat bisnes ni 2019. So bila Vape Zoo dah on pun tahun lepas tu masih lagi on off kat situ. So mantap. So sekarang alhamdulillah Alhamdulillah pun masih kecil tapi ada cita-cita yang besar. Mantap. Okay bos, so untuk Vape Zoo memang dia sangat-sangat sinonim dengan dia punya baby iaitu Exom. So yang ini kira antara orang akan ingat Vape Zoo, orang akan ingat Exom. Exom mesti orang akan ingat Vape Zoo. So macam mana boleh berlakunya collaboration antara Craving dan juga Vape Zoo? Okay, so untuk cikgu dan juga yang menonton, dia since 2016 Vape Zoo di Jakarta tu dapat authorized importer dari Craving Vapor tu sendiri. So kalau kita di Malaysia ni, perjalanan Exom dia dari Austin, Texas ke Jakarta baru ke Malaysia. Sebab Vape Zoo Jakarta adalah the one and only importer untuk seluruh market Asia Pasifik. So semua barang
harus datang dari Vape Zoo Jakarta. Kira tak kisah Filipina ke Indonesia memang Japan dan sebagainya, semua Korea akan masuk daripada Jakarta dulu. Betul. Baru Vape Zoo Jakarta akan pecahkan pergi kepada negara-negara tu. Ya, Termasuk dengan kita sendiri kat Malaysia ni lah. betul. Okay, so itu kira perjalanan dia. So kita dah nampak daripada Jakarta ni memang banyak basically order dia. Betul. So demand dia memang padu. Daripada Indonesia, kalau saya sendiri saya nampak lah, komuniti di Indonesia memang kau masuk pergi kepada Malaysia pun demand tinggi. So satu benda yang saya sering dapat soalan pasal SOM, Okey. kenapa harga riban-riban? Okey, sebenarnya dia subjektif lah. Kan, harga ni. Kalau kita tengok Hexom ni datang dengan harga starting RM950. So yang plain lah, bukan yang ni. So yang basic V3, Yang paling basic, paling basic RM950. Hampir sama kalau kita convert ke rupiah ataupun ke USD. So dia akan play around harga kita. Lebih kurang, currency exchange je berubah. So fair lah kira semua negara nampak. Okay. So dia ada banyak keluaran, orang kata edition je lah. So akan setiap edition lebih special, lebih sedikit kuantiti dia akan lebih mahal lah. Okay. So kenapa dia 950? Start dia yang very special, semua orang pun dah tahu. Dia adalah mod yang pasang sendiri, maksudnya pemasangan tangan, handmade, dan juga warranty yang dibagi after sales dia ialah lifetime warranty lah. Seumur hidup lah. Seumur hidup. Jangan dah mati hidup balik, ada lagi. Itu special dia. So in terms of warranty dia dan sebagainya, semua memang boleh refer to Vape Zoo Malaysia. Okey, untuk warranty kita ada bagikan 2 warranty. Okey, yang beli direct di website atau direct di Craving Vapor, anda boleh hantar mod anda untuk claim ke Craving Vapor terus. Untuk yang berwarranty Vape Zoo, maksudnya barang tu dari Vape Zoo, korang boleh hantar ke Malaysia ataupun ke Jakarta. So kalau orang tu ada dekat Jakarta, direct terus dekat boleh. Vape Zoo Jakarta. So kalau dekat sini, direct dengan Vape Zoo sini. Betul. Tapi kena berstiker Vape Zoo lah. Berstiker Vape So Zoo. itu yang buat specialnya stiker Vape Zoo kat belakang tu. Betul. So in terms of warranty lebih mudah sedikit. Ya. Alright. Okay, so bos, Hexom dia kalau dekat Indonesia dia famous dengan dia punya community sekali. Betul. So community tu kita bawa masuk Malaysia sekali ke macam mana? Okey, sebenarnya memang kita dah ada dah pun. Okey. Hexom Malaysia Community kita panggil. So dia terdiri daripada beberapa kelompok-kelompok kecil setiap negeri lah. So bila kita gabungkan, dia akan jadi satu community Hexom Malaysia yang besar lah. So setiap negeri akan ada diorang punya own community sendiri. Group, ya betul. So di bawah Hexom Malaysia lah. Betul. So saya ada nampak yang last week Hexom ada buat satu charity. Ya. So manakah perjalanan ke Hexom ni? Dia korang punya community ni sebenarnya apa stand for community? Okey, itu soalan yang bagus lah cikgu. Sebenarnya kita cuba apa yang kita nak terapkan lah kat vapers ni lah kan. Saya panggil vapers lah, semua orang yang guna pod ke vape. Ya, vapor. So special ni tentang Hexom ni, dia datang dengan satu community. Community ni bukan sahaja untuk vape meet, atau kat Hexom kita panggil Hex meet lah. Kita bukan hanya bertukar-tukar liquid ke, cuba liquid, cuba setting ke. Kita lebih kepada yang kemanusiaan punya benda jugalah. So macam kita tak target untuk orang just datang sembang pasal Hexom apa kau pakai, tank apa kau pakai, berasap dari sini, bukan setakat itu lah. Yang kita ada humanity sikit. Betul. So yang terbaru ni kita bersama Hexom Malaysia, bersama Hexom Selangor, kita ada buat satu charity yang membantu golongan asnaf di kawasan Kampung Melayu Subang bersama Hexom Selangor, dan kita juga buat satu bank makanan di 2 tempat, di Masjid An-Nur dan juga di satu surau di Kampung Melayu Subang. So bukan sahaja community ni hanya satu tempat untuk geng Hexom kumpul, tapi kita akan cuba untuk membantu rakyat-rakyat dekat Malaysia dalam masa yang sama. So setiap state akan buat benda ni ke in future? Target kita begitu. Sebagaimana yang kita semua maklum, lebih ramai pengguna Hexom akan lebih banyak ahli-ahli komuniti kita, dan kita harap nanti di masa depan mungkin boleh bertambah lah charity-charity ni mungkin di Sarawak. Dan juga kita bukan nak contoh orang Islam saja, maksudnya semua agama,
dan juga bangsa-bangsa lain lah kita nak cuba bantu. Itu yang bagus lah. So kalau ikutkan lah macam baru-baru ni organisation di bawah HSOM Selangor. Betul. So kira kalau kita nak buat dekat Perak, so tim HSOM Perak yang akan start untuk organize charge lah. So itu kira main function diorang kat sana. So diorang akan cuba create something untuk membantu orang dari selain daripada just datang berkumpul cerita pasal vape sahaja. Kita nak pelbagaikan aktiviti lah basically. So community tu tak duduk dekat satu kelompok sahaja, bukan hanya fokus pada vape saja. So betul. Community ni dia banyak lagi. Dia banyak benda lain yang benda kita boleh buat. Untuk buat. Setuju. Satu benda yang bagus. So, soalan yang terakhir. Malaysia dia nak moving to legal. So, apakah persiapan Jack's Brew dan juga Vape Zoo untuk ke legal? Okey, kita sebenarnya menyambut baik lah. Menyambut baik keputusan yang telah ditetapkan di parlimen atau kerajaan kita. Okay. Tapi ada banyak benda yang kita perlu bekerjasama lah dengan kerajaan juga kan. Sebab kita ada market yang besar kat Malaysia ni, semua orang pun tahu. Kita adalah pengeluar liquid terbaik dunia antaranya. Dan kita juga ada pengguna yang agak ramai kalau kita boleh consider production yang besar. Betul. Penggunaan pun kita ramai. Betul. Tapi kita harap win-win lah. Ada win-win antara government dan juga pengusaha, pengguna dan juga yang lain-lain lah, yang terlibat secara langsung atau tak langsung lah. So kita harapkan benda itulah. So dari side Vape Zoo dan juga Jack's Brew ni akan support government untuk moving to legal ni lah. InsyaAllah. So it's for the better scene untuk kena vape sekarang. Betul. So bos busy dengan flavor, busy dengan Vape Zoo, busy dengan community. So buat busy lah. Buat busy. So, ada tak masa yang diluangkan untuk beriadah ke selain daripada vaping ke? Apakah antara benda yang bos buat aktiviti? Ada juga. Ada juga beberapa. Main basikal ke? Ada, dia mesti ada punya. Ada. Dia sebab dia trend. Dia tak tahu juga. Dia kebanyakan pengusaha vape ni dia memang akan ikut. Akan ikut trend. Dia contoh kalau suka go-kart akan beli go-kart. Beli tu? Ada. Contoh. Kalau bos punya apa yang best? Sekarang ni memang dia bukan hobi mengisi masa lapang lah. Okey, kalau mengisi masa lapang tu saya nak kira alihkan sikit pada vape ni. So apa yang bos suka buat? Suka selain main bola, saya minat bola agak lah. Kita nampak yang paling baru ni betul. Di sekitar ni kita nampak bola punya tu. Nonton dan main juga lah. So PS5 lah? Belum lagi. So mungkin next lah. Next target untuk PS5. Berbasikal juga kadang-kadang. Berbasikal bila ada masa, tapi selalu tak ada masa lah. So basikal ni kira menjadi trend kepada owner kedai semua akan turut ikut sekali lah. Dia betul, dia macam tu. Dia penyakit sebenarnya. Penyakit. Tapi beli pakai untung lah. Kalau beli simpan rugi sikit. Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Saya sekali keluar. Sekarang ni dah nampak sampai period dah rugi lah. Dah rugi sikit. Dah rasa dah situ. Betul. Alright bos. So kita dah sampai di penghujung rancangan. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Vape Zoo. Sama-sama. Kerana sudi menerima kami daripada Vape Insight dan COF Plus. So bos ada apa-apa nak cakap dengan kita punya viewer? Okay, on behalf Vape Zoo, JB, Jack's Brew dan juga HSOM, saya ucapkan terima kasih kepada COF Production dan juga COF Plus di YouTube. So jangan lupa support industri vape Malaysia. Jangan lupa subscribe channel ni. Subscribe. Kan gratis. Subscribe tu gratis. So jangan lupa bagi thumbs up. Dan terima kasih untuk rakan-rakan saya di COF, Jack, Aman, Apek dan Amin. Production dah sampai, korang kena sampai sini pula. Anda bila lagi? So thank you so much. Thank you guys. Ciao. Peace.